Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. La ilaha illallah. Alhamdulillahil qail. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam serta nikmat kehidupan dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga kita mendapat keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah hari ini yang bertajuk Siapkan dirimu untuk Ramadan.
muslimin yang berbahagia, di antara nikmat terbesar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya ialah nikmat berada di bulan Ramadan. Inilah bulan di mana Allah akan membuka seluas-luasnya pintu rahmat, keampunan dan pembebasan dari azab neraka, istimewa untuk hamba-hambanya yang ingin melakukan perubahan dalam hidup, bertaubat serta memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sebagaimana yang telah dibacakan di awal khutbah tadi, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Menjadi suatu yang lumrah bagi umat Islam saban tahun apabila tibanya Ramadan, kita diperingatkan secara berulang kali kalimah takwa. Namun apa yang menjadi persoalannya, sudahkah kita mencapai tahap takwa itu setiap kali datangnya Ramadan? Di dalam bulan Ramadan juga Allah menjanjikan pahala yang berlipat kali ganda kepada hambanya yang tekun melaksanakan kebaikan. Ini berdasarkan sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu 'ashru amthaliha ila 700 dhi'fin. Qala Allah azza wa jal illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Yang bermaksud, setiap amal anak Adam akan digandakan pahalanya sebanyak 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda. Allah berfirman, kecuali puasa, sesungguhnya ia milikku, kata Allah, dan aku akan membalasnya. Orang yang berpuasa meninggalkan nafsu syahwat dan makannya kerana aku. Riwayat Muslim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan pengampunan terhadap segala dosa yang pernah dilakukan oleh hamba-hambanya, berdasarkan kepada sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sesiapa yang mengerjakan puasa Ramadan dengan keadaan penuh keimanan dan mengharapkan rahmat Allah Ta'ala, nescaya diampunkan baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Saudaraku muslimin yang dirahmati Allah, sebagai hamba Allah yang beriman, wajib bagi setiap diri kita menjadikan bulan Ramadan sebagai medan untuk kita menginsafi dan bermuhasabah supaya menjadi hamba Allah yang benar-benar beriman dan muslim yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Melalui ibadah puasa yang dilakukan dengan kesungguhan, dihiasi dengan amal-amal ibadah yang lain seperti menyantuni golongan fakir, miskin dan anak-anak yatim dengan amalan bersedekah, memperbanyakkan membaca Al-Quran, berzikir, bertarawih, berqiyamul lail dan lain-lain lagi. Sebenarnya ia merupakan ubat yang paling mujarab untuk membersihkan jiwa kita daripada kuman-kuman mazmumah, di samping mendorong kita kepada kehidupan yang bahagia yang diredai oleh Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, demi memastikan ibadah puasa Ramadan tahun ini benar-benar memberi perubahan yang besar dalam diri kita, persediaan dan persiapan yang cukup rapi mesti kita lakukan. Antaranya ialah yang pertama, kita hendaklah mempunyai ilmu dan kefahaman yang mendalam terhadap ibadah puasa yang akan kita lakukan.
sekiranya seseorang itu berpuasa dalam keadaan mengetahui dan memahami batas-batasnya, maka ibadah puasanya akan lebih berkualiti dan memperolehi ganjaran pahala yang besar. Terdapat dalam kalangan masyarakat kita yang cukup menjaga diri daripada melakukan perkara yang boleh membatalkan puasa dengan mengelakkan diri daripada makan dan minum, tapi dalam masa yang sama mereka masih melakukan maksiat kepada Allah, tidak menunaikan salat, berjudi lagi, mendedahkan aurat lagi, melihat perkara-perkara yang haram, boros, membazir dalam berbelanja dan perkara-perkara yang mazmumah yang lain. Akibatnya ibadah puasanya menjadi sia-sia, hanya yang dapat sekadar lapar dan dahaga. Ingat amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamih illa al-ju'." Boleh jadi orang yang berpuasa, kata Nabi, tiada baginya daripada puasa tersebut melainkan hanya lapar semata-mata. Riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, memperbanyakkan amalan sunat seperti puasa Isnin dan Khamis. Ini dapat kita lihat apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah puasa sunat Isnin dan Khamis secara tetap. Bahkan Nabi akan lebih kerap berpuasa sunat apabila datang sahaja bulan Sya'ban. Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah menyatakan dengan maksudnya, aku tak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa genap sebulan melainkan bulan Ramadan, dan aku tidak melihatnya mengerjakan puasa pada bulan yang lebih banyak daripada yang dikerjakan dalam bulan Sya'ban. Riwayat Muslim. 3. Menghidupkan rasa rindu, cinta, seronok dengan kehadiran Ramadan yang semakin hampir dengan memperbanyakkan doa dan pengharapan terhadap Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk je bulan Rajab, maka para sahabat kerap mendengar Nabi berdoa dengan penuh pengharapan semoga dapat bertemu dengan Ramadan. Ini berdasarkan kepada hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, apabila masuk bulan Rajab, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, limpahilah berkat kepada kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami dengan selamat ke bulan Ramadan. Riwayat At-Tabrani. Marilah kita memastikan Ramadan pada tahun ini adalah yang terbaik berbanding Ramadan yang lalu, dengan kita melakukan perkara yang dinyatakan tadi. Jadikanlah Ramadan sebagai bulan pesta ibadah dengan kita melakukan persiapan yang terbaik untuk merebut ganjaran-ganjaran yang terlalu banyak yang Allah janjikan sepanjang bulan mulia ini. Jangan pula jadikan Ramadan sebagai pesta juadah makanan, hanya sibuk memilih menu dan juadah berbuka sepanjang bulan berpuasa, tapi jauh daripada matlamat berpuasa itu sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah, bagi mengakhiri khutbah pada bulan Sya'ban ini, marilah kita mengambil beberapa isi penting khutbah ini sebagai panduan kita bersama, iaitu yang pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa ibadah puasa Ramadan adalah difardukan ke atas setiap mukallaf dan akan dihisab di akhirat. 2. Umat Islam wajib mengamalkan segala yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya demi kebahagiaan hakiki di dunia dan di akhirat. 3. Umat Islam mestilah melaksanakan ibadah puasa yang diperintahkan sama ada puasa zahir dan batin bagi mendapatkan sebaik ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصمه
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Kerana itu, sesiapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Dan sesiapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagi kamu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu supaya kamu bersyukur. Al-Baqarah ayat 185. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا هذا الوباء والبلاء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita sama-sama mengawasi diri dan keluarga kita daripada perbuatan keji dan maksiat kepada Allah. Dalam masa yang sama kita terus berdoa agar seluruh negara kita senantiasa dirahmati dan dilindungi daripada segala bentuk ancaman serta penularan wabak COVID-19. Untuk itu terimalah dengan baik saranan pihak kerajaan supaya mengambil vaksin dengan mendaftarkan diri kita melalui aplikasi MySejahtera untuk mendapatkan suntikan vaksin yang telah disahkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita juga tidak perlu gusar dan ragu-ragu lagi apabila menerima suntikan tersebut ketika berpuasa di bulan Ramadan, kerana ianya tidak akan membatalkan puasa. Perkara ini telah diperhalusi dan diperbincangkan untuk menetapkan hukum keharusannya melalui mesyuarat Jawatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI kali ke-118 yang bersidang pada 16 hingga 17 Februari 2021 dan mesyuarat Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor yang telah bersidang pada 9 Mac 2021. Muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-hamba Allah yang bersabar ketika menempuh segala penyakit yang menimpa, berdisiplin, mematuhi prosedur operasi standard SOP dan tata cara amalan kebiasaan baharu untuk memerangi wabak penyakit COVID-19 demi keselamatan diri serta masyarakat.
قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد يا الله Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa. Kami bersyukur kehadirat-Mu ya Allah yang telah mengurniakan rahmat dan keberkatan kepada negeri ini yang terus sejahtera dan maju serta rakyatnya bersatu padu di bawah naungan dan pimpinan raja kami sebagai ketua agama Islam di negeri ini. Ya Allah, jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa meninggikan kalimah dan agama-Mu. Hindarilah kami dari kelompok dan golongan yang suka mencela, mencaci dan menghina agama-Mu. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf dan menginfakkan harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan tabung infak jariah umat Islam Selangor Tijari, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا هذا الوباء والبلاء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Luruskan shaf. Salli fardul jumu'ati rak'atain dan imam. Allahu akbar. Allahu akbar. شريك له وبذلك أمرنا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم ادفع عنا هذا البلاء والوباء والمرض والشدائد والمحن، ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة، بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك يا الله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. يا الله يا رب العالمين اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا هذا البلاء والوباء والمرض والشدائد والمحن، ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الصحة والعافية. اللهم ارزقنا الصحة والعافية. اللهم ارزقنا الصحة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، برحمتك يا شافي يا كافي يا الله يا رب العالمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولكم برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا جميعا يا الله. ارحمنا جميعا يا رحمن. ارحمنا جميعا يا رب العالمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، وهذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان برحمتك يا أرحم الراحمين.
ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم